Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 162. Assalamualaikum. Apa khabar penonton kita di rumah? Saya hari ini, saya Amin Fuad bersama dengan tetamu saya, Kiran, yang juga sahabat baik saya, untuk menemani saya untuk membincangkan tentang undian Piala Malaysia yang baru, bukan Piala Malaysia, Piala Asia. Dah tersasul, Piala Malaysia belum lagi Piala Asia yang bakal berlangsung pada bulan Januari tahun depan di bumi Qatar. Okay, basically kita tak nak cerita kumpulan lain lah. Kita bolehlah sentuh-sentuh sikit kan, mungkin Indonesia ke apa. Tapi kita nak terperinci dengan kumpulan E, iaitu kumpulan Malaysia yang diundi bersama pasukan Korea Selatan, Jordan dan juga Bahrain. Untuk kau Kiran, kau tengok sekilas lalu ni, undian yang baik tak untuk pasukan Malaysia? Aku rasa undian yang baik lah. Sebab kalau kau tengok tim-tim yang daripada bila seeding tu, pot 2 tu, Jordan ni bawah sekali. Jordan qualify pun dia menang group third round qualification. Okay. So sama dengan Bahrain. Okay. Dia bukannya part of yang macam Vietnam apa benda yang awal-awal dah qualify. Okay. Faham? So bagi akulah Jordan Bahrain ni macam tak banyak beza in terms of kekuatan dia. So kat situ Malaysia ada chance lah, sebab dengan Bahrain pun dia kalah 2-1. Sebelum ni Jordan menang dengan Indonesia, grup dia pun menang 1-0. So ada chance lah. Ada harapan sikit ada boleh lah. Dia taklah macam kau berjumpa Arab Saudi atau Japan yang even China kuat ke? China lately ni lah China is China lah. Yalah, okay. Tapi China is China. Cuma lately ni aku tak tahu lah apa dia punya internal ke masalah. Lepas tu dengan dia orang tak boleh. Dia ada masalah liga sebenarnya. Masalah liga. Asia Cup ni pun patut main kat sana, cancel, main kat Qatar. Betul. So, tapi kalau fikirkan balik, kita nak cakap undian bagus atau tidak, sebenarnya kita dah sampai Piala Asia ni dah tak boleh nak komplain. Sebab pasukan yang layak, boleh kata semua memang pasukan yang kuat lah. Kecuali yang mungkin dekat seat 4 bersama Malaysia, mungkin macam Indonesia, ada pasukan-pasukan lain juga kan. Mungkin even macam India pun satu pasukan yang kita tak boleh nak jangka. Mungkin kita boleh menang, tapi kita pun tak tahu macam mana kekuatan India apa semua. Jadi untuk aku, kalau kau tengok, Korea Selatan berada di 27 ranking dunia, Jordan 84, Bahrain 85 dan Malaysia 138. Kalau kita tengok ni, dari segi ranking memang jauh. Tapi sebenarnya aku rasa Malaysia boleh bagi tentangan. Mungkin ada kelebihan kepada Bahrain dengan Jordan. Of course. Kan? Of course, kita kena terima dia orang favourite lah. Betul, kan. Betul. Tapi bukanlah kita ni tak lauk lah senang cerita kalau kata aku. Okay. Harap-harap lah. Harap-harapnya lah kan. Kalau kita tengok kali terakhir kita lawan Korea Selatan, sebelum aku nak cakap pasal kali terakhir kita lawan Korea Selatan, sebelum undian tu, pasukan mana yang sebenarnya kau nak tengok lawan siapa? Adakah kau rasa okey lawan Korea Selatan? Dengan Malaysia lah. Dengan Malaysia. Adakah okey? Kalau kau pergi mana-mana big international tournament macam ni, kau nak main at least lah, kau punya group tu ada tak South Korea, Japan. Japan, Saudi Arabia. Itu yang aku look forward to. Betul. Itulah pasukan Piala Dunia. Itulah pasukan aku sebenarnya dua ni je, Korea dengan Japan. Aku nak tengok bila kita lawan dengan superstar ni, team world class. Yes. Orang kata kan. Jadi kalau kita tengok format kali ni pula, juara dengan naib juara automatik akan layak peringkat seterusnya, peringkat pasukan 16 terbaik. Betul. Dan 4 pasukan ketiga terbaik juga akan mara. Mungkin Malaysia boleh set target untuk menjadi pasukan ketiga terbaik tu lah. Kan? Dan pencapaian terbaik Malaysia adalah pada tahun 1980, tempat ketiga kumpulan B di Kuwait. Dan kali terakhir kita beraksi di Piala Asia adalah tahun 2007 sebagai host, dan kita dibelasah teruk oleh Uzbek dan China ketika itu. Dan kita layak secara merit buat pertama kali sejak 42 tahun ke 44 tahun, macam tu lebih kurang lah. Dan tak salah aku, mata ranking juga tinggi kalau kita menang salah satu perlawanan di Piala Asia adalah 35 mata, macam itulah lebih kurang. Dia cara pengiraan dia adalah cara dia. Betul. Dan kau bayangkan Kiran, Darren Lock 5-6 season lepas dia bermain semi pro di Liga Inggeris lah, di sistem Liga Inggeris. Semi pro maksudnya dia bekerja lepas tu dia main bola. Dia akan berdepan dengan juara Italian Serie A Kim Min-jae. Kan? Betapa orang kata fairy tale lah. Untuk orang macam Darren Lock ni fairy tale. Sebab sebelum ni kau main hanya semi pro kan. Dan Kim Min-jae tak salah
sebelum dia menyertai Napoli, dia berada di Fenerbahce dan 2 tahun lepas dia hanya bermain di China. Dan sebelum tu mungkin di Korea lah kan, sebelum tu kan. Jadi dan dia tak adalah orang kata tua sangat, tak salah aku kan. Jadi dia muda lagi dan dia dikaitkan dengan perpindahan ke Manchester United lah baru-baru ni. Okey dia. Steady, Steady, solid. Kalau kau nak cerita pasal Man United lah, sebab kau compare dia ambil tempat siapa, Maguire, memang solid lah. Memang solid lah. Tapi boleh Darren Lock dan Co. Kita Napoli hari lepas kalah 2-0. Okey. So benda tu boleh dibuat lah. Benda tu boleh dibuat, boleh jadi. Okey. Tapi mereka telah dinobatkan juara, dinobatkan juara lah kan. Of course. Okey, persiapan Malaysia yang boleh dibuat untuk mencabar pasukan lain. Kau rasa apa persiapan yang patut dibuat oleh pasukan Malaysia? Dan kita tahu perlawanan persahabatan akan menentang pasukan Solomon 134 dunia dan Yaman 157 dunia, dan kedua-dua pasukan ni bukanlah pasukan yang sangat kuat sangat. Mungkin tak boleh sangatlah beri ujian dari segi kekuatan, tapi kita masih ada lagi window. Pesta Bola Merdeka kita akan menentang pasukan India yang lebih kuat, Palestin 93 dunia dan Lebanon 99 dunia. Macam mana persiapan kau rasa yang patut dibuat, kau rasa dari segi apa? Mental, physical, these players macam mana? Definitely semua lah. Bukan setakat physical, mental tu sangat-sangat penting. Sebab sebagai fan lah, selama ni kita tengok Malaysia masalah dia pada mental. Okay. So kita, kadang-kadang macam first 15-20 minutes tu dia boleh fight, tapi selepas tu lama-lama kena dia orang start lack of concentration ke, down ke. Masa nak datang balik tu susah. Kau nak comeback tu dah susah. So ini peluang yang sangat baik lah untuk tim Malaysia, untuk pasukan Malaysia, untuk at least test lah. Tapi Piala Asia ni bukan be all and all lah. Aku rasa this is peluang ni patut diambil macam okay, this is the first step towards untuk selalu berada di situ. Untuk selalu berada di situ. Untuk selalu berada dekat situ. Dekat Piala Asia lah. Kau first time masuk, okay lah, bukan first time masuk, tapi first time selepas in a long time dah lama kan. Berapa lama masuk, untuk kau nak go to the second round tu pun dah an unbelievable achievement. Kalau kau dapat nombor 3, kau boleh fight dengan tu pun, actually bagi aku it is good enough. Tapi jangan kita letakkan harapan yang terlalu tinggi. Sebab kita masih perlu sedar diri lah juga. Walaupun kita nak menang, itu aku tak nak. Sebab kita kena terima hakikat yang 3 tim yang lain ni, dia orang akan nampak Malaysia pasukan paling tak kuat. Yes, paling tak kuat. Itu reality. Betul, yang itu kita reality kena, dia. Sebab macam kau cakap tadi, walaupun ayat Malaysia qualify based on merit setelah 42-44 tahun, kau jangan lupa Asia Cup sebelum ni 16 tim. Sekarang dah tambah Sekarang 24 tim. Ya, betul. Under AFC ada 47-48 tim. So 24 tu kira top 50% lah. 50% kalau kita tak qualify, lagi teruk. Jangan sembang lah pasal bola. Bagi itu pandangan aku lah. Sebab kalau kau tengok region ni, Indonesia qualify, Vietnam qualify awal. Thailand qualify, Singapore sahaja yang tak qualify. Yang kuat lah Hong Kong yang kita kalahkan tahun lepas friendly sebelum kita punya Asian Cup qualifiers tu pun qualify juga. Jadi tak ada alasan untuk kita tak layak lah. Tak ada alasan untuk kita layak. Dia bukannya aku nak play down achievement ni. It is very big. Tapi kita juga jangan dibuai mimpi yang macam kita qualify Asian Cup. Kita patut jadikan ni kita kena selalu qualify lah senang cerita. Betul. Sebenarnya dalam Piala Asia tu cerita lain. Mungkin kita boleh persembahkan, beri saingan semua. Mungkin itu sudah cukup memadai. Tapi untuk berada di kelompok 24 tim terbaik ni kena selalu. Benda ni dah jadi wajib lah. 20 top 50% tim dalam Asia ni, aku rasa itu minimum itu minimum standard lah lepas ni. Okey, 5 perlawanan terakhir Malaysia, menang 4, kalah 1, menang lawan Hong Kong dan Turkmenistan sebelum ini, perlawanan persahabatan, dan kita kalah kepada Thailand di AFF di Bangkok. Bukan di Bangkok di Thailand lah. Okey, dan kalender Liga Malaysia akan berakhir pada 15 Disember tak salah aku. Jadi ada sebulan untuk persiapan. Jadi aku tak nak dengar alasan yang tak cukup persiapan lah. Sebab lagi kan alasannya kita ada berapa hari je nak kumpul orang. Sekarang ni MFL dengan FM dah susun,
bagi untuk pasukan negara ada orang kata masa tu untuk bersiap dan mungkin bermain ataupun mungkin membuat latihan di Qatar sendiri. Aku nak sentuh sikit pasal masa persiapan ni. Okey. Bila kau compare dengan negara-negara yang lagi besar, masa persiapan ni tak pernah jadi isu. Betul? Aku tak suka tu bila dia cakap masa persiapan tak cukup tu. Dia bila diorang diorang punya FIFA friendly window pun kejap-kejap dia jumpa 2 minggu tu je lepas tu dah. Tak perlu pun nak training camp apa semua kan. Sebab base dia dah dibina dekat liga profesional diorang. Player diorang main di liga yang berkualiti. Situ yang bagi aku kita patut menitik beratkan. Kalau setakat kau nak sebulan tak cukup, kau nak 2 bulan macam tu, sampai bila kita maksudnya kelompok player kita akan kecil saja lah. Kita tak ada player pool yang sepatutnya kita ada untuk nak go up to the next level. Lah. Dari segi pemilihan pemain pula, Kiran, macam mana? Kau rasa adakah kau tengok beberapa kebelakangan ni pemilihan KPG, kau rasa dia dah ada tunjang? Dah tak akan banyak sangat orang kata pertukaran? Ataupun kau rasa macam mana? Ataupun dia akan still lagi eksperimen? Ataupun ini adalah masa, ini 20 core yang aku ada, ini yang aku akan guna? Macam mana? Aku rasa dah tiba waktunya. Mungkin last bulan Jun ni lah kalau dia nak try 1, 2, 3 maximum player. Tapi yang core tu aku percaya dia dah ada player yang dia percaya, player yang percaya pada dia, player yang dah buy in kepada dia punya style, dia punya filosofi. Itu penting lah sebab kalau kau nak tunggu bulan 9, bulan 11, bulan mungkin 12 nanti mungkin dah lambat. Maybe ada 1-2 special player, kita tak tahu. Tapi rata-ratanya kalau core squad tu aku percaya dah ada lah sepatutnya. Okey. Mungkin terlalu awal nak cakap pasal style of play, tapi aku rasa untuk Asia Cup ni mungkin kita akan tengok style lebih direct kot daripada KPG yang pernah dimainkan di AFF, sebab kita tahu pasukan-pasukan yang kita nak lalui ini pasukan-pasukan kuat, mungkin lebih direct, tak boleh open sangat lah. Maksudnya kita lebih compact dan dari segi mentality kan, aku nak sebut macam Kira cakap, kita kena bersedia daripada mentality kita sangat lemah. Mentality kita kena sentiasa pergi kita nak menang. Maksudnya kita tak boleh, sebab sering kali aku dengar cerita-cerita yang macam sebelum nak berperang ni tapi kita dah rasa macam kita takut dengan opponent tu. Kita tak boleh takut benda tu. Aku rasa mentality kita kena mentality champion. Walaupun kita tahu pasukan Korea Selatan tu lebih hebat. Tapi kita masuk game tu, kita nak destroy dia orang. Itu mentality aku rasa kita kena mentality tu masih kena sama. Style of play tu lain cerita. Betul. Sebab aku agree dengan kau, and aku harap fans pun faham. Kalau contoh dia orang pergi Asian Cup tu main long ball, main lagi direct, kita tak kena boleh faham. salahkan dia. Technical ability Malaysia dengan tim-tim lain ni jauh berbeza. Kita kena main ikut strength kita lah. Maybe dekat AFF boleh lah kita nak main open game, possession base ke apa benda. Tapi dekat Asia Cup ni kita kena lebih practical. Okey, dan last sekali lah, apa peluang Malaysia untuk kepusingan seterusnya? Aku jawab dululah. Kita tengok pasukan-pasukan. Aku kaji sikit kat pasukan-pasukan ni sebelum Kira nak jawab. Sebab rata-rata diorang ni semua mempunyai pengalaman yang luas di pentas Asia, dan Korea Selatan biasalah di pentas Piala Dunia. Favorite group lah. Memang favorite lah. So kalau kita tengok Korea Selatan dalam edisi sebelum ni, mereka tewas kepada Qatar di suku akhir tahun 2019. Juara 2 kali, tapi pada tahun 56 dan 60 dah lama tak juara lah. Dan 2015 naik juara. 5 perlawanan terakhir Korea Selatan, 1 menang, 1 seri, 3 kalah, termasuk perlawanan persahabatan dan Piala Dunia baru-baru ni. Tapi kita kena ingat, 3 kalah dia adalah kepada Ghana, Brazil dan Uruguay, kepada pasukan-pasukan yang berkualiti berbanding Malaysia yang tadi 4 menang 1 kalah kan. Dia dah main level tu. Statistik tu pun kita nak kena tengok juga kan. Konteks dia tu. Dan kita tengok bintang Korea Selatan Son Heung-min yang bermain di Spurs, yang kita kenal, yang obvious lah Kim Min-jae yang baru menang Liga Itali bersama Napoli, dikaitkan perpindahan dengan Manchester United, dan Hwang Hee-chan yang bersama Wolf bermain sebagai pemain sayap dan penyerang lah. Kita pernah menewaskan Korea Selatan 2018. Tetapi kita kena ingat, itu adalah pasukan bawah 23 tahun. Bukanlah skuad senior. Sangat berbeza lah. Dan itu di sukan Asia. Dan pada masa itu tak salah aku, Son Heung-min dan Kim Min-jae ada bersama skuad tersebut. Jadi, tapi bagi aku benda ni
It can happen, boleh berlaku, tetapi di peringkat senior ni berbezalah Betul. Kiran ini juga adalah perlawanan yang beremosi untuk KPG kerana beliau akan menentang pasukan negara asal beliau dan sudah semestinya mesti dia nak buktikan sesuatu. Dan sama sekali sebelum masuk Malaysia pun beliau dilantik sebagai pegawai teknikal lah di KFA. Kali terakhir kita bertemu Korea Selatan dalam peringkat sini adalah pada tahun 1989 dalam kelayakan Piala Dunia ini, perlawanan kompetitif, tewas 3-0. Kali terakhir kita bertemu dalam perlawanan persahabatan 92, kita menang 2-1. Dah lama lah senang cerita tak lawan Korea Selatan. Sebab Korea Selatan pun tak mau lawan kita. Sebab dia dah tahu level kita ni macam mana kan. Jurulatih Korea Selatan adalah Jürgen Klinsmann. Bekas penyerang Jerman, legenda lah pemain Jerman. Sebelum ini beliau berada di Hertha Berlin sebagai jurulatih di Liga Jerman dan jurulatih negara Amerika Syarikat. Okey, kita masuk pula pasukan Jordan, pasukan yang biasa kita jumpa. Tadi Korea Selatan kita jarang jumpa. Kali terakhir kita jumpa tahun 2021, kita tewas 4-0 kepada Jordan. Sewaktu itu tak salah Badu Baktia ada. Malaysia tak dapat full squad tak salah aku time tu, sewaktu Tan Cheng Ho. 5 perlawanan terakhir untuk pasukan Jordan, 4 menang 1 kalah, tewas kepada Sepanyol 3-1 dan baru-baru ini kalahkan Filipina 4-0. Ada seorang pemain sayap Jordan yang bermain di Liga Belgium. Nama dia Musa Al-Tamari. Dan di Liga Belgium beliau menjaringkan 6 gol 4 assist dalam 34 perlawanan. Ini salah satu pemain Jordan yang bermain di luar negara lah. Dan kita tengok apa yang paling obvious adalah yang kita kenal adalah pemain Selangor, iaitu yang kita kenal lah, Yazan Al-Arab pertahanan dan Nur Al-Rawabdeh. Dua-dua ni adalah pemain Selangor dan tunjang pasukan Selangor, dan bekas pemain Selangor Bahar Abdul Rahman adalah juga berada di skuad Jordan. Tak tahulah dia akan terpilih sebab beliau dah juga berumur. Beliau adalah beliau melakukan penampilan kedua terbanyak untuk pasukan Jordan. Dan beliau masa dengan Selangor banyak cedera lah, tak diturunkan. Dan lagi satu yang kita kenal musim lepas adalah Mahmud Al-Mardi, pemain sayap yang pernah bersama dengan Kedah. 19 penampilan, 9 gol dan 7 assist. Jadi Jordan ni orang kata skuad dia lebih campur. Banyak pemain-pemain di luar negara, ada yang di negara Arab lain, ada kat Malaysia pun ada 3-4 orang. Jadi kita tahu kekuatan dia macam mana kan. Orang Tokoh Selangor kata Yazan bubuk. Tak tahulah mungkin. Aku tak tahu dia first 11 ke dia first 11. Dia dengan Nol kalau Jordan, ikutkan yang sebelum ni punya squad, Nur ni pun first 11. Jadi dan Bahar ni pun sebenarnya adalah bekas kapten. Jadi okey. Dan masa Malaysia tewas 4-0 tu, Bahar dan Yazan bermain dalam kesebelasan utama. Nur berada di bangku simpanan. Dan jurulatih Jordan ni Adnan Ahmad pernah melatih Iraq, Lubnan dan Bahrain. Pernah dinobatkan jurulatih terbaik AFC tahun 2004. Dia kira season veteran lah, paling senior. Dan edisi sebelum ni tewas kepada Vietnam dalam penentuan sepak penalti di pusingan 16 terakhir. Jordan pernah ditewaskan oleh Vietnam. Okey, Bahrain, pasukan terakhir yang kita nak bincang. Juga tidak asing kepada pasukan Malaysia. Kira dah disebut tadi masa awal kan. Kita tewas 2-1 di Bukit Jalil hasil jaringan Sumare. Kali terakhir kita menang dengan Bahrain 1978. Walaupun mudah, nampak macam kita boleh beri saingan, tapi kali terakhir 1978. Jordan pun kita tak pernah menang kira sebenarnya. So 5 perlawanan terakhir untuk Bahrain adalah 2 menang, 1 seri, 2 kalah kepada Oman dan Palestin. Kebanyakan pemain Bahrain bermain di Bahrain. Mereka tidak bermain di luar. Sama jugalah macam pemain Malaysia. Cuma Liga Bahrain tu mungkin lebih baik. Pencapaian Bahrain dalam edisi lepas dapat nombor 3 dalam kumpulan, namun layak ke pusingan seterusnya. Maksudnya dia dapat nombor 3 tapi nombor 3 terbaik lah. Namun tewas kepada Korea Selatan dalam pusingan 16 terbaik. Pencapaian terbaik Bahrain adalah pada tahun 2004, tempat keempat. Jurulatih Hello Sousa dari Portugal pernah menjuarai Piala UEFA bawah 17, bawah 19. Ini dia punya history lah, dia punya jurulatih. Dan kalau kita tengok rekod-rekod ni, macam mana? Kita punya peluang. Berapa mata lah kau rasa agak-agak kita boleh curi, dan apa yang kau nak tengok sebenarnya daripada skuad Harimau Malaya? Berapa mata aku tak boleh nak imagine lagi. Tapi kau rasa-rasa lah. Rasa-rasa
mungkin boleh at least satu menang lah. Satu menang. Dua kalah. Dua, kalau seri dengan Bahrain, seri dengan Korea. Menang tu kita dengan Jordan. Why not? Menang dengan Jordan atau Bahrain, seri. Okey, seri. Okey. Sebab So, mungkin bagi aku lah, dia orang punya ranking pun 84, 85. tak jauh beza kan. Ya, dia punya level dia tak jauh beza. Kita kalah dengan Bahrain walaupun dekat Bukit Jalil. Kita kalah 2-1. Tipis lah. Tipis. Kita quite boleh bagi fight juga game tu. Masa kita kalah Jordan pun sebenarnya kita bukan full squad. Sebenarnya. So Jordan pun dalam grup dia orang dekat Kuwait dia orang kalah dengan Indonesia 1-0. Dia orang menang dengan Indonesia. Itu pun 1-0 saja. Okey. So kalau kita nak anggap diri kita nak bersaing, bergerak ke arah kuasa besar bola sepak tu, kita kena percayalah yang kita patut at that level juga. Kita boleh, takkan Jordan menang lagi besar dengan kita. Kalau dia menang 1-0 je dengan Indonesia, kita patut boleh beri saingan. Kita patut. Jordan dengan Bahrain aku confident dan aku harap lah kita boleh bagi saingan. Mungkin Korea Selatan kena. Korea Selatan tak apalah. Susah lah nak cerita. Okey, untuk aku pula sebelum kita habiskan kita punya show ni ataupun kita punya debat kali ni, aku nak tengok performance je sebenarnya. Kalau kita bagi aku, kalau kita dapat bagi orang kata persaingan tu pun dah cukup baik. Aku tak expect kita layak sebenarnya untuk kepusingan seterusnya. Kalau kita dapat mungkin 3 mata lah untuk aku. Mungkin 1 menang 2 kalah. Tapi kalau kita dapat 4 mata tu maksudnya kita boleh sebenarnya curi untuk masuk ke pusingan seterusnya kan. Itu yang aku nak cakap tadi. Yang penting jangan kalah kepada yang second place tu lah. Jordan atau Bahrain. Yang penting. Kalau kalah kat South Korea, kita tahulah. Dan itu perlawanan terakhir lawan Korea Selatan. Mungkin Korea Selatan pun dah qualify kan ketika itu, tak tahulah kan. Tapi untuk aku persembahan tu yang penting yang kita nak tengok, dan sebenarnya ini adalah peluang terbaik pasukan-pasukan ataupun pemain-pemain Malaysia untuk menunjukkan bakat diorang di pentas Asia. Mungkin ada banyak scout yang akan berada di situ. Dan mungkin mana tahu rezeki mereka terbuka bagi di tempat aku, lain. Sepatutnya benda tu individually player kena ada motivasi. Kena ada motivasi. Kalau untuk aku diri sendiri. itu aku memang nak tunjuk kan. Tolonglah keluar main liga Thai ke liga Korea. Besarkanlah kita punya besarkan kita punya pool kan. Biar player yang orang kata second grade, third grade tu main kat Liga Malaysia. Betul. Kita punya first grade main kat luar. Kat luar and kena selalu main lah. Tapi exposure is very important at this level lah. Okey, itu saja perbincangan kami untuk undian Piala Asia pada kali ini. InsyaAllah kita akan bincang lagi tentang Piala Asia bila kita dah lebih dekat ataupun perlawanan-perlawanan persahabatan yang akan datang. Assalamualaikum.